Oke, salam dan salam sejahtera, dan di kesempatan ini saya mengucapkan selamat menyambut Hari Depa Bali kepada kawan-kawan yang menyambut Hari Depa Bali ini. Dan di sini pencerahan saya berkenaan dengan isu yang mana saya lihat banyak daripada sebelah pihak sana mengkritik PIHES berkenaan dengan pemerintahan 22 bulan yang mana dikatakan menjual aset-aset Bumiputera terutamanya kaum Melayu. Jadi di sini saya nak membuat pencerahan berkenaan dengan isu ini supaya rakyat faham dan tidak terpengaruh dengan mereka punya dakwah politik mereka untuk kempen politik mereka di PRN Melaka ini. Jadi di sini kita lihat mereka mainkan isu PIHES memerintah 22 bulan gagal serta menjual aset-aset Bumiputera dan Melayu yang mereka katakan ini adalah satu fitnah pembohongan yang tidak ada bukti nyata yang hanya untuk menjadikan mereka modal politik. Ini yang kita lihat. Kenapa saya kata seperti itu? Saya membantah betul hujah yang mereka katakan bahawa PIHES yang menjual aset-aset membuat hutang negara ini. Kerana PIHES mengambil alih kerajaan itu tidak dengan zero hutang. Hutang yang telah pun waktu PIHES ambil alih adalah dibuat oleh Perdana Menteri yang ke-6 waktu itu, yaitu Datuk Seri Najib. Ini yang saya lihat bahawa apa yang berlaku apabila PIHES berjaya mengambil alih kerajaan, maka kita tahu terbongkarnya isu 1MDB yang mana hari ini rakyat perlu membayar. Ini adalah satu pembohongan yang betul jelas kita boleh lihat. Yang mana mereka katakan PIHES menjual harta Bumiputera, menjual harta Melayu. Ini juga satu pembohongan. Tetapi saya nak menjawab isu awalnya ini. Yang mana PIHES mengambil alih kerajaan itu. Hutang begitu banyak. Kita bayangkan kalau kapal itu kita ambil dan bocor. Kalau kita tidak baikinya, maka tenggelam juga. Ini yang berlaku. Hari ini hutang negara kita ini begitu banyak. Bukan disebabkan PIHES, tetapi disebabkan oleh pemerintahan Najib yang membuat hutang begitu banyak. Ditambah lagi dengan 1MDB dia yang gagal. Ini sebenarnya. Jadi jangan cerita PIHES membuat hutang negara. Ini adalah satu kerja yang dibuat oleh pemimpin UMNO Barisan Nasional yang mana mereka ini mengaut kekayaan, berak di tengah jalan. Lepas tu kata orang lain yang berak. Mereka ini yang membuat tai sebenarnya. Jadi saya agak emosi apabila mereka menuduh PIHES, tetapi yang membuat kerja ini, yang kaya raya, yang mengaut keuntungan berbilion-bilion duit negara, duit rakyat ni tadi, adalah mereka-mereka ini. Berapa ramai pemimpin PIHES, pemimpin DAP itu yang kaya raya disebabkan politik. Kita lihat pemimpin UMNO, kita lihat pemimpin Barisan Nasional kaya raya disebabkan oleh politik. Kenapa mereka boleh kaya? Kerana kamu orang ambil projek tender daripada kerajaan. Yang mana kamu prositkan nama saudara mara suku sakat kamu untuk mengaut keuntungan duit rakyat. Jadi tidak perlu nak berbohong di sini. Rakyat hari ini bukan bodoh. Ini adalah satu yang saya lihat pembohongan nyata. Kalau PIHES mengambil alih kerajaan, hutang tak ada, semua clear, diserahkan, okey, bersih. Tiba-tiba PIHES jatuh ataupun waktu pengkhianatan itu, hutang berlambat. Saya sebagai rakyat akan terima, saya akan kritik PIHES. Tetapi hakikatnya PIHES mengambil alih dengan hutang begitu banyak dan 1MDB membuat masalah yang tidak menguntungkan rakyat. Tidak memberi manfaat pun sesen pun kepada kebanyakan rakyat ni. Apa dia jasa 1MDB ni? Jadi nak mempertahankan isu pembohongan yang nyata kepada rakyat. Buat apa? Ada blogger-blogger mereka yang mengatakan bahawa 1MDB itu satu syarikat yang boleh menguntungkan membuat pelaburan itu ini. Kalau betul bagus, betul. Kenapa Singapura? Bank DBS Singapura sampai memenjarakan manajer dia gara-gara 1MDB. Swiss Bank di Singapura terpaksa ditutup. Jangan bohong. Saya duduk di Singapura lama. 1MDB punya kes ni saya dalam Singapura saya lihat. Kapal terbang kita jet yang ada di Singapura yang dirampas pun ada. Tak tahulah, mungkin saya dengar ada orang nak pergi Singapura ni, apakah nak pergi melihat jet yang ada di Singapura tu. Apakah jet tu sudah diambil oleh kerajaan Malaysia ataupun belum? DOJ, kembalikan duit kita.
yang dikatakan salah di Amerika, itu bukan satu penipuan ke? Bayangkan jika PIHES tidak memerintah, apakah kita boleh dapat aset-aset yang dah pun keluar ni? Ini adalah satu fitnah yang mereka cuba bertolak dalih, tidak mau mengaku. Mereka pandai fitnah orang, tetapi hakikatnya mereka yang membuat salah. Lepas itu salahkan PIHES. Aset Bumi Putra yang dikatakan jual itu ini. Saya nak bagi cerita sedikit saja. Saya tidak nak yang susah-susah. Saya nak bagi contoh. Kita ada anak 5 orang. Kita suruh anak kita berniaga. Kita bagi duit. Seorang 100 buka kedai. Lepas tu 3 daripadanya gagal. Kita bagi lagi 100. Gagal. Bagi lagi 100. Malah dia minta pula berhutang dengan kawan-kawan dia yang lain. Siapa yang nak bayar hutang-hutang dia ni? Kita ni sebagai bapak. Begitu juga apabila PIHES memerintah. Mereka membuat syarikat-syarikat ni, GLC kita ni, banyak yang rugi. Banyak ketirisan berlaku. Tapi pemimpin PIHES yang ada dalam kerajaan waktu itu tidak sempat ataupun tidak mampu dalam sekelip mata untuk menutupi lubang-lubang kebocoran yang mereka ni lakukan. Mereka membuat mungkin akun-akun dummy ni di luar negara, yang mana kita lihat Pandora Paper ni, syarikat-syarikat dummy ni, untuk mereka alihkan keuangan negara ni ke luar negara. Begitu banyak. Cuma benda ini mereka buat secara licik. Tidak mudah. Kita lihat bagaimana pengaliran wang 1MDB boleh lepas sampai ke Singapura, negara jiran yang dekat. Ini sudah cukup. Jadi inilah pembohongan mereka untuk mengelirukan rakyat berkenaan dengan jual aset ni tadi. Yang kita lihat syarikat-syarikat GLC kerajaan kita ni bermasalah banyak tahu sewaktu pemerintahan Barisan Nasional. Tetapi kerajaan terpaksa selamatkan dengan duit rakyat. Duit kerajaan untuk selamatkan syarikat GLC kita begitu banyak sebenarnya. Syarikat ini akan tetap rugi. Kenapa dia rugi? Karena duit-duit yang diselamatkan untuk menyelamatkan aset yang telah pun mereka hancurkan ini tadi, mereka ambil. Bukan untuk selamatkan GLC kita. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana sewaktu emas jatuh dahulu. Kenapa apabila ambil budak Sarawak Idris Jala waktu itu, Datuk Seri Idris Jala kembali ke Malaysia untuk menarajui emas, kenapa emas boleh selamat? Kenapa apabila emas diletak balik pemimpin mereka ni gagal semula sampai hari ini? Kenapa? Jadi tidak perlu angkuh. Kita ni bukan pandai pun. Pandai membohong nombor 1 lah. Politik pembohong. Nah, inilah masalahnya kita ni. Lepas tu jual DAP, DAP. Ratiblah DAP itu. Sedangkan mereka sendiri berurusan dengan orang-orang Cina juga. Nak menyalahkan DAP. Berapa ramai orang DAP yang kaya raya? Tak ada akar umbi DAP ini mencari duit dalam parti. Terus terang saya katakan. Berapa ramai orang UMNO cari makan dalam parti? Berapa ramai orang PAS cari makan dalam parti? Berapa ramai orang PBBM cari makan dalam parti? Saya bercakap ini untuk rakyat supaya kita ni faham. Jadi tidak perlu nak cakap. Geraran-geraran yang kamu orang dapat itu adalah untuk kamu mencari makan dalam politik sebenarnya. Jadi ini adalah satu yang mengelirukan rakyat. Saya harap rakyat menolak mereka ini. Jika kita tidak ubah, walaupun PRN di Melaka ini kecil, tetapi kita harus ingat 5 tahun. Jika mereka ini memerintah, maka mereka lakukan lagi perkara yang sama. Parah nanti.
rakyat. Dahulu UMNO Barisan Nasional boleh mereka sombong, angkuh, ego. Hari ini satu zaman teknologi, media sosial begitu pantas dan meluas. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap aliran kerja kita sudah terbatas karena sekarang ini semua online. Jadi semua maklumat kita boleh tahu. Jadi dulu pembohongan yang mereka lakukan di peringkat-peringkat tertinggi ini, kita rakyat tidak boleh bersuara. Hari ini mereka ini tidak boleh lagi menjalankan kerja-kerja yang seperti ini. Jadi mereka ada agak tersekat di sini. Maka kalau PRU ke-15 mereka tidak boleh kalah, saya yakin PRU ke-16 juga tetap mereka akan jatuh. Rakyat akan menolak. Saya yakin ramai anak Melayu juga tidak suka dengan rasuah. Anak-anak muda Melayu yang baru-baru ni, zaman baru tidak mahu. Istilah mengenang budi ini pembohongan kepada mereka sebenarnya. Apabila mereka mengatakan membantu Felda, terutang budi apa semua. Ingat, duit daripada kerajaan, kamu orang PAM sana PAM sini membantu kita ni, termasuk saya ni orang Bumi Putra, tetapi saya kecewa kerana ini duit rakyat. Kita tidak boleh membantu orang kita sampaikan tidak berhenti-berhenti dan menyusahkan negara. Kalau bantu itu baik, tetapi masalahnya ini bukan bantu. Ini mencuri, merompak untuk kekayaan, kroni-kroni. Orang lain susah. Yang nak menanggung terbeban, orang miskin papa kedana yang mana rakyat dihumban dengan masalah barang naik, harga barang mahal. Harga minyak naik. Negara ini begitu kaya kalau pimpinan UMNO Barisan Nasional tidak membuat masalah dalam kerajaan. Jadi jangan salahkan DAP, salahkan PKA, salahkan Amanah. Awal hutang ini adalah yang dibuat oleh pemimpin Barisan Nasional yang diterajui oleh UMNO. Jadi pemimpin kamu orang lah yang membuat masalah negara ini. Jika hari ini kita lihat kenapa mereka mati-matian mainkan naratif PS gagal, jual aset negara. Karena mereka nak kekuasaan supaya boleh merompak lagi. Karena apa yang mereka buat tidak pernah puas. Yang kedua, mereka setiap kali ambil duit, diboroskan dengan bejoli, maka tidak akan pernah cukup. Ini hakikat dia. Bagi 1 triliun kepada mereka di satu orang, pun mereka akan cari lagi 10 triliun. Karena tamak, rakus dan haloba mereka ni. Itulah mereka ini berebut kuasa supaya mereka boleh memerintah dan terus merompak harta negara ini. Ini saja tujuan mereka. Lepas itu, sebelum mereka berkuasa ini, mereka jual lah mati-matian. Hidup Melayu, hidup agama, semua dijualkan. Hidup bangsa. Hakikatnya, anak beranak pun hantar ke negara lain. Cukai negara pun tak nak bayar. Rakyat sekejap saja kalau tidak bayar hutang, tidak bayar denda. Pergi berubat keluar negara. Lepas itu, mainkan isu. Belilah barangan buatan Malaysia. Sendiri pakai Mercedes. Sendiri pakai iPhone. Inilah satu pembohongan semata-mata untuk mereka kekalkan kuasa. Perniagaan apa yang kita ni tidak pakai orang punya? Buka restoran pun beli sudu daripada China. Nak membohong. So begitulah apa yang saya lihat. Saya harap apa yang saya perkatakan ini manfaat untuk kita semua. Mana kita rakyat yang ingin berubah, maka kita harus ubah di PRN Melaka ini. Tunjukkan bahawa kita ingin satu perubahan besar di pusat pula apabila PRU ke-15. So inilah pencerahan saya dan sekian, terima kasih. Thank you.